Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat dalam topik simplet method lagi. Okay, so hari ini kita akan merujuk kepada next solution iaitu standard minimization problem. Okay, dalam standard minimization problem, kita akan selesaikan menggunakan duality method. Okay, kita rujuk kepada example 3 di sini. Use simplet method to solve the given linear programming problem. So seperti biasa, untuk menyelesaikan simplet method, okay, dia beri linear programming problem. Alright, so kita refer di sini. Okay, so di sini adalah minimization. That means is soalan ini objective functionnya adalah minimization. Okay, minimization. So kita akan selesaikan objective function merujuk kepada minimization menggunakan simplet method, kaedah simplet method melalui kaedah duality method. Okay, that means is bila kamu dapat linear programming problem, kita kena rearrangekan dia dahulu. Okay, rearrangekan dia dahulu supaya dia menjadi maximization problem. Okay, sebab kita akan selesaikan simplet method melalui kaedah maximum problem. Right, that's why you kena convertkan dahulu kepada duality method. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, example 3 diberi objective function minimization. Okay, dia menggunakan notation W. Okay, equal 0.12x1 plus 0.15x2. Okay, untuk soalan ini diberi dalam bentuk perpuluhan, tetapi saya akan selesaikannya dalam bentuk fraction juga nanti. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya kita lihat dia punya constraint. Okay, subject tu ini adalah dia punya constraint seperti biasa. Ni ingat yang ini adalah objective function kita, apa yang kamu hendak capai. Okay, objective function, and then yang ini adalah constraint kita. Alright, okay, dan yang last ni adalah non-negative function. Okay, setiap soalan akan diberi kepada non-negative function. Okay, so solution dia yang pertama, apa yang perlu kita lakukan adalah, okay, step pertama kita akan convert to argumented matrix form. Okay, kita akan convertkan ke dalam bentuk matrix. Okay, so dalam bentuk matrix kita boleh sediakan dalam bentuk table. Alright, so kedudukan dia di sini adalah variable x1, variable x2 and then B. Okay, so you tengok variable yang kita ada. Okay, iaitu x1, x2, kalau ada x3, so sila bina kolom x3 lah. Okay, based on this problem, dia ada dua variable sahaja iaitu x1 dan x2. So sila labelkan x1, x2 dan di sini adalah P. Okay, so objective functionnya berada di bawah sini. Okay, W di sini iaitu objective function. Okay, objective functionnya berada di bahagian bawah ni. Right? Okay. So, objective function. Okay. Alright, so just masukkan sahaja dia punya coefficient dia. Okay, coefficient bagi setiap constraint. Okay, dimulakan dengan constraint yang pertama iaitu 60, 300 masuk dekat kolom B. Okay, next 12, 6 dan B dia adalah 36. You just masukkan sahaja dalam table yang telah kamu bina. Okay, yang constraint yang terakhir coefficient dia adalah 10, 30 dan 90. Alright. Okay, untuk objective function, okay, kita masukkan 0.12 untuk X1, 0.15 untuk X2 dan B dia adalah 0. Okay, B dia adalah 0. Masa ni kita tak perlu nak pindahkan ke sebelah jadikan dia sama dengan 0. Tak perlu. Just kita ambil sahaja coefficient dia, masukkan dalam table matrix ni.
Okay, next. Bila kita dah masukkan dalam table ni, kita akan melakukan step yang kedua, iaitu transposition. Transpose. You kena transpose, maksud transpose daripada role, okay, daripada role kamu transposekan dia kepada column. Okay, transposekan dia kepada kolom. Daripada row kita transposekan kepada kolom. Right? Okay, so you just transposekan sahaja 60, 60, 300 turun ke bawah. Okay, 60, 60, 300 turun ke bawah. Okay, row yang kedua akan masuk kepada kolom yang kedua. Row yang ketiga masuk kepada kolom yang ketiga dan row yang keempat akan masuk kepada kolom yang keempat. Okey, bila kita dah transposekan dia, okey, you boleh labelkan di sini untuk new variable. Okey, kalau yang soalan asal kita menggunakan variable x1, x2, okey, untuk next equation kita guna variable selain daripada x. Okey, saya menggunakan variable y. Right, so y1, y2, y3 dan di sini adalah b. Kenapa kita guna variable yang lain? Kita nak membezakan dia. Okey, kita nak membezakan. Untuk soalan minimization dia menggunakan variable x. Okey, untuk maximization dia menggunakan variable y. Okey, so di sini objective function dia masih lagi berada di bahagian bawah ni. Okey, iaitu objective function. Okay, so objective function di sini saya menggunakan notation Z. Okay, kita nak membezakan dia. W untuk soalan minimization dan Z kita akan menggunakan bagi soalan maximization. Alright. Okay, so selepas kita dah transpose, kita akan masuk kepada step yang ketiga. Di sini yang dia nyatakan duality method. Okay, dual maximization problem form. So you convertkan kepada maximization problem form. Okay, so kita convertkan dia, dia akan tukar objective function dia kepada maximum. Okay, max. Okay, maximum. Alright, so keluarkan sahaja starting dengan objective function. Tengok dekat bahagian bawah ni, objective function Z equal to 300. Dia dah berubah dah value dia. Okay, 300 Y1. Okay, plus 36 Y2 plus 90 Y3. Okay, and then go through kepada objective function, subject to iaitu constraint. Okay, so dia akan jadi dual constraint, dual objective function dan juga dual constraint. Okay, so just keluarkan dia dahulu. Okay, 60 Y1 tambah 12 Y2, okay, tambah 10 Y3. Okay, so simbol di sini akan berubah. Okay, oleh kerana dia maximization, dia akan menggunakan simbol less than or equal 0.12. Okay, kalau minimization, okay, minimization dia menggunakan simbol more than or equal. Okay, kalau maximization, max, dia akan menggunakan simbol less than or equal. Yang ni you kena noted. Okay, penggunaan simbol dia. Alright, okay. So kalau minimization, simbol dia more than or equal. Kalau soalan maximization, simbol dia adalah less than or equal. Itu nak menunjukkan perbezaan soalan. Okay, perbezaan soalan minimization dan juga maximization. Alright, kita go through kepada constraint yang seterusnya. 60 Y1 tambah 6 Y2 tambah 30 Y3 less than or equal 0.15. Alright, so dia hanya ada dua constraint sahaja. Okay, sebab kita dah transposekan dia. Alright, next kita go through kepada step yang seterusnya. Okay, step yang seterusnya kita akan convert. Okay, bila masuk kepada step yang keempat ni, you follow sahaja step maximization problem, iaitu convert inequality to equality and then you kena tambahkan dengan slack variable. Alright, you kena tambahkan dengan
slack variable di sini. Okey, tambahkan slack variable. Okey, slack variable ni lah. Alright, so kita go through kepada kita punya equation ni. Seperti biasa, yang ini you kena pindahkan ke sebelah sebab kita nak jadikan dia equal to 0. Alright, so di sini dia akan jadi Z. Okay, untuk yang pertama, Z minus 300 Y1, okay, minus 36Y2 minus 90 Y3 equal to 0 untuk objective function maximization. Okay, constraint subject to is 16Y1 plus 12Y2 plus 10Y3. Okay, jangan lupa masukkan slack variable. Okay, so di sini 0.12 di sini saya akan convertkan kepada fraction, dia akan menjadi 12 bahagi 100. Okay, and then next constraint 60y1 plus 6y2 plus 13y3 slack variable 0.15 iaitu 15 per 100. Okay. Alright, jangan lupa masukkan dia punya constraint kita. Okay, slack variable S1 and S2. Alright, saya menggunakan S1 and S2. Right, next seperti biasa kita masukkan dalam table. Okay, so ini adalah A, B dan C. Okay, masukkan dalam table kita A, B dan C. Alright. Masukkan sahaja koefisien dia. Yang pertama 1, negative 300, okay, negative 36, negative 90, 0, 0, 0. Okay, next adalah 0, okay, 16, 12, 10, 1, 0. Okay, so di sini 12 per 100. Okay, saya pakai dalam value fraction. Okay, next 0, okay, 16, 6, 13, okay, 0, 1, 15 over 100. Alright, so kita dah masukkan step yang kelima. Step yang kelima ni adalah kita initial. Okay, initial that means is kita declare first dalam simplex table. Okay, ni initial simplex table. Alright, okay, so kita akan masuk kepada solution menggunakan kaedah Gaussian. Okay, seperti biasa, apa dia? Yang pertama kita akan lihat kepada objective function di sini. Okay, objective function kita. Okay, apa yang akan kita cari? Okay, objective function kita. Okay, objective function. Okay, so sini adalah objective function kita. Okay, objective function kita. Okay, so yang pertama kita akan lihat nilai negatif yang paling kecil. Okay, kenapa kita nak cari pivot column? Okay, antara negatif 90, negatif 36 dan negatif 300, nilai yang paling kecil adalah Y1 iaitu negatif 300. Paling tinggi nilai negatif tersebut, paling kecil value dia. Alright, so kita akan ambil nilai negatif yang paling kecil. Okay, so ini adalah pivot column kita. Okay, pivot column. So saya declare kat situ pivot column. Bila kita dah dapat pivot column, kita akan dapatkan ratio. Okay, so basic variable kita declare, kita boleh declare Z, okay, S1 dan S2. Alright, ratio kita akan bahagikan, okay, di mana kosong dibahagikan dengan negatif 300. So of course lah value dia kosong. Okay, next 12 per 100 dibahagikan dengan 60. So kamu akan dapat
Okey, di sini soalan dia berbeza sedikit berbanding soalan-soalan yang sebelum ni. Okey, 20. Yang seterusnya adalah 15/100 dibahagikan dengan 60. So dia akan dapat 0.0025. Alright. So ni adalah value ratio. Okey, untuk kita menentukan pivot role. Pivot role adalah nilai positif yang paling kecil. Okey, memandangkan ratio kita ni semuanya bernilai kosong. So kita akan ambil nilai kosong yang paling kecil. Okey, so 0.0020 dengan 0.0025. So nilai yang paling kecil adalah role B. 0020. Okey, so highlight pada role B. Okey, role B adalah nilai ratio yang paling kecil, nilai positif yang paling kecil. So you highlight lah pada role B tersebut. So ini kita declare dia sebagai pivot role. Okay, pivot role. Okay, seperti biasa, intersection pivot column and pivot role kita kenali dia sebagai pivot cell. Okay, kita kenali dia sebagai pivot cell. So pivot cell dia di sinilah. Okay, pivot cell. Alright, so di sini adalah pivot cell. Okay, pivot cell. Seperti biasa, pivot cell kita ni kita akan jadikan satu untuk next table. Okay, yang lain kosong. Alright, itu kita punya target kita. Okay, sila labelkan dahulu kita punya table A, B dan C. Okay, so kita selesaikan di sini. Alright, so solution kita di sini. Okay, yang pertama di sini kita lihat adalah role B. Okay, role B ni macam mana daripada 60 kita nak convert kepada 1. Okay, kelas yang sebelum ni saya mentionkan bahagikan dengan diri dia. Okay, iaitu 1/60. Okay, darabkan dengan B. 1/60 darab dengan B. B adalah 60, kamu akan dapat 1 di sini. Okay, the whole data dalam rule B ni kamu kena darabkan dengan 1/60. Jadi 1/60 darab kosong, kosong. 1/60 darab 60, kamu akan dapat 1 di sini. Okey, 1/60 darab dengan 12, kamu akan dapat 1/5. Biarkan dia dalam keadaan fraction. Okey, 1/60 bahagi dengan 10, 1/6. Okey. And then next di sini 1 darab dengan 1/60 dia akan jadi 1/60. Okey, yang seterusnya adalah kosong di sini dan yang ini dia akan jadi 1/500. Convert kepada fraction. Okey, 1/500. Okey, next. Kita dah dapatkan kita punya main target kita. So untuk role A dan role B kita akan menggunakan B as a base. Okay, B A dan B C. Right? Okay, so operation kita adalah addition. Okay, addition dan addition. Alright, so kita boleh terus buat dia punya formula. Okay, B1 di sini So A kita adalah negatif 300. Okay, negatif 300 kita nak selesaikan dia supaya hasil dia adalah kosong. Okay, tips dia senang saja. Tengok value dia 300, negatif 300. So formula kita adalah positif 300. Okay, begitu juga dengan row C ni. Okay, B dia 1 dan C dia adalah 60. 60 ni adalah positif. So formula kita adalah negatif 60. Right? Okay. So kita akan selesaikan dia. Okay. Seperti biasa kita akan keluarkan kita punya calculator kita. Okay. Saya besarkan sikit supaya kamu nampak. Okay. Keluarkan calculator kita seperti biasa. Alright. Di sini. On-kan calculator kita. Okay. Kita create formula di calculator first. Okay, create formula di calculator untuk role yang pertama iaitu role A. Okay, so formula kita adalah 300. Okay, 300. Okay, keluarkan B. Alpha B tambah alpha A. Okay, dah create formula di calculator, kita tekan calculate. Okay, so dia akan keluar B.
Okey, B kita akan menggunakan B yang color biru. B yang color merah. Okey, kita punya base kita. Okey, dan A adalah merujuk kepada table yang atas ni yang color biru. Alright, so kita calculate one by one. B kosong. Okey, so A kita 1 di sini. Okey, so jawapan kita adalah 1. Okey, kita calculate again. Okey, calculate B kita 1. Okey, dan A kita negatif 300. Okey, negatif 300 sama dengan dapat tak kosong. Alright, so bila dapat kosong, that means is you punya formula kamu ni tepat. Okey, calculate again. Calculate again. B 1/5. Masukkan saja value dalam keadaan fraction. It's okay. Okey, A kita adalah negatif 36. Right, negatif 36, kamu akan dapat 24 di sini. Just labelkan saja, masukkan saja value dia 24. Calculate again, B 1/6. Okey, dan A kita adalah negatif 90. Okey, negatif 90. Okey, so yang akan dapat negatif 40. Masukkan sahaja value pada kedudukan dia, negatif 40. Okey, calculate again. Calculate again. B adalah 1/60. Okey, calculate one by one sehingga selesai. Dan A kita adalah kosong. Okey, so dia akan beri jawapan 5. Okey. Okey, calculate again. B kosong, A kosong. So, kosonglah di sini. Right, lastly, calculate B 1/500. 1/500. Tak apa, value dia dalam fraction, it's okay. A kita adalah kosong. Alright, and then jawapan dia adalah 3/5. Just mentionkan sahaja 3/5. Okay, settle untuk roll A. Next, kita pergi kepada roll B. Roll C. Roll C kita dah create formula di sini. You just typekan sahaja formula di calculator. Negatif 60. Okay, alpha B. Okay, kita pakai lagi base B dan alpha C. Okay, alpha C, calculate. Okay, calculate B. B kosong, C kosong. Value dia tetaplah kosong. Okey, tak perlu calculate, tak apa. Okey, so next B1 color merah ni kita nak membuktikan adakah jawapan dia kosong. Dan C color biru dekat atas ni 60. Okey, adakah hasil dia kosong? Alright, so result dia kosong. Tepat kita punya formula. Calculate again. Calculate again B1/5. Okey. Dan C is 6. 6. Okey, dan negatif 6. Okey, negatif 6. Calculate again. Okey, calculate again. B 1/6. Okey. Dan C 30. Okey, C 30. So jawapan dia adalah 20. Alright. Calculate again. Calculate again. B 1/60. Okay. Next, C adalah kosong. Okay. So jawapan dia adalah negatif 1. Masukkan saja value dia di sini. Alright. Next, calculate again. B kosong. Okay. Dan C dia 1. Okay. So jawapan dia adalah 1. Okay, masukkan saja di sini 1. Okay, calculate again. Okay, calculate again. Lastly, C 1/500. Okay, dan C adalah 15/100. Okay, 15/100. Okay, so you akan dapat jawapan di situ 3/100. Alright, so kita dah completekan table yang seterusnya ni. Okay, so seperti biasa bila table kita dah complete, kita akan tengok kepada objective function kita. Okay, tengok kepada objective function kita ada tak nilai negatif. Okay, masih ada nilai negatif di sini. So kita perlu selesaikan lagi sekali.
Okay, masih lagi ada nilai negatif. Alright, so Y3 ni dikenali sebagai pivot column. Alright, basic variable kita Z. Okay, role B dah berubah menjadi Y1 dan role C stay X2. S2. Okay, so kita carikan ratio di sini. Ratio kita adalah, okay, kita akan dapatkan calculation kita. Okay, ratio kita. Okay, B 3/5. 3/5 dibahagikan dengan negatif 40. So value dia adalah negatif lah. Okay, iaitu negatif 0.015. Okay, biarkan value dalam bentuk perpuluhan sebab senang kita nak trace pivot rule. Okay, next adalah 1/500 dibahagikan dengan 1/6. Okay, kamu akan dapat jawapan 0.0120. Okay, yang terakhir adalah 3/100 dibahagikan dengan 20. Okay, kamu akan dapat 0.0015. So masa ni you kena hati-hati semasa nak menentukan pivot rule. Okay, sebab semua value kita adalah kosong. Okay, starting dengan kosong. Jadi kita tengok 0.0120 dengan 0.0015. Okay, so yang ini lebih kosong lah. So pivot rule kita adalah C. Okay, pivot rule kita di bawah ni, C. Kenapa? Sebab 0.012 lebih besar daripada 0.0015. Alright, sila highlight. Ikutlah kamu nak highlight macam mana. Okay, so ini adalah pivot rule. Okay, so intersection, pivot column and pivot rule adalah pivot cell. Okay, so ini adalah pivot cell. Sila labelkan ya. Sila labelkan untuk kamu menentukan yang mana pivot cell. Okay, next. Bila kita dah tentukan pivot cell, kita akan selesaikan dia. Okay, selesaikan untuk next table. Okay, untuk next table seperti biasa kita labelkan dahulu. Okay, A, B dan C. Okay, labelkan dahulu. Alright, so daripada pivot column yang kamu perolehi, okay, untuk table ke atas ni, kita jadikan pivot cell ni 1. Okay, pivot cell 1 dan yang lain ni akan menjadi kosong. Okay, alright, oleh kerana pivot cell kita yang atas ni nilai dia adalah 20. Okay, value dia 20. Jadi kita nak convertkan dia menjadi 1. Seperti biasa, bahagikan dengan diri dia. 1/20 darabkan dengan C. Okay, 1/20 ambil value dia. Okay, value asal dia 20. 1/20 didarabkan dengan C. Alright, so the whole data dalam rule C ni kamu kena darabkan dengan 1/20. 1/20 darab kosong, kamu akan dapat kosong. So value dia di sini. 1/20 darab dengan kosong, kosong. 1/20 darab dengan negatif 6. So you akan dapat negatif 3/10. Okay, 1/20 darab 20, kamu akan dapat 1. 1/20 darabkan dengan negatif 1, kamu akan dapat negatif 1/20. Okay, next darab dengan 1, jadi dapat 1/20. Okay, 3/100 darab dengan 1/20. So kamu akan dapat value di sini adalah 3/2000. Biarkan value dia dalam keadaan fraction. It's okay. Alright. Oleh kerana base kita adalah C, okay, untuk keseluruhan operation kita akan selesaikan melalui base C. Okay, base C, kenapa? Sebab C adalah pivot rule. Okay, so operation dia seperti biasa, addition dan addition. Okay, kita create formula terus.
Okay, C value dia 1. Okay, sebab kita merujuk kepada pivot cell yang telah kita convertkan tadi. Okay, A kita refer kepada atas ni. A adalah negatif 40. Okay, oleh kerana A negatif 40, formula kita akan jadi positif 40. Right? Okay, untuk role B kita create formula terus. Sorry, ni adalah B bukan A. So yang itu adalah B. Okay, B di sini. Okay. So ni adalah B. Alright, so apakah formula di situ? Kita lihat data asal B dekat atas ni adalah 1/6. Okay, 1/6. So kita akan create formula di sini negatif 1/6. Okay, negatif 1/6. Okay, seperti biasa kita akan keluarkan kalkulator kita. Kita create formula di kalkulator. Okay, so apakah formula kita? 40 alpha C, okay, tambah alpha A. Calculate. Right? So C refer yang color bawah ni ya. C kita base kita lah 0 dan A kita adalah 1. Okay, so jawapan kita 1 di sini. C kosong, A kosong, of course lah beri jawapan kosong di situ. Next, calculate again. C negatif 3/10, negatif 3/10. Okay, sama dengan A. A kita berapa? A kita adalah 24. Okay, sama dengan 12. Right, masukkan value di sini 12. Calculate again. Calculate again. C1. Okay, C1 dan A kita negatif 40. Dia memberi jawapan kosong ataupun tidak. So jawapan dia kosong. Okay, kosong di situ. Alright. Okay. Alright, next kita calculate again. Okay, calculate again untuk kolom yang seterusnya. Okay, untuk kolom yang seterusnya, keluarkan kalkulator kita, calculate. Okay, calculate C kita negatif 1/20. Okay, negatif 1/20 dan A kita adalah 5. Okay, jawapan kita adalah 3 di situ. Okay, sila nyatakan. Okay, 3 di situ. Calculate again. Okay, calculate again. C 1/20. Okay, 1/20 sama dengan A. A kita adalah kosong kat atas tu. Okay, so beri jawapan 2. Okay, and then next. Calculate again. C 3/2000. Masukkan sahaja value dia dalam fraction, tak ada masalah. Dan A adalah 3/5. Okay, 3/5. So kamu akan dapat jawapan 33/50. Masukkan sahaja. 33/50. Tak ada masalah. Okay, next. Calculate. Rule B. Create formula di calculator. Okay, so formula di calculator negatif 1/6 close bracket. Saya buat dalam bracket. Dalam kurungan lebih selamat. Okay, alpha C plus alpha B. Okay, sebab kita akan calculate rule B. Calculate. Okay, calculate. So yang first C kosong, B kosong. So of course lah di sini kosong. Tak perlu calculate pun tak apa. You akan dapat jawapan yang sama. Okay, C kosong. Okay, masukkan C kosong dan B1. Okay, B1. So dia akan beri jawapan 1 di sini. Okay, jawapan 1 di situ. Okay. Alright, next. Kita calculate again. Okay, calculate again. Calculate C. Okay, C negatif 3/10. Color merah Negatif 3/10.
Okey, sama dengan B kita adalah 1/5. B kita 1/5. Okey, so jawapan kita adalah 1/4 di sini. 1/4. Okey. Alright, next. Seterusnya kita akan lihat. Okay, calculate again. Dapat tak kita punya jawapan di sini kosong. Okay, so C 1 color merah ni. Okay, dan B kita adalah 1/6. 1/6. So kamu akan dapat jawapan kosong. So betul lah di sini kosong. Calculate again. C negatif 1/20. Negatif 1/20. Okay. And then B kita adalah 1/60. Okay. B kita 1/60. So kamu akan dapat jawapan 1/40. Okay. Jawapan kita di sini 1/40. Alright, next. Calculate again. Okay, C kita 1/20. Okay, dan B kita kosong. Alright, so kamu akan dapat jawapan negatif 1/120. Okay, hati-hati semasa menulis jawapan. Okay, lastly. Okay, C 3/2000. Okay, dan B kita adalah 1/500. Okay, so kamu akan dapat jawapan 7/4000. Okay, 7/4000. It's okay, jawapan dia dalam fraction. Alright, next. Next, kita akan selesaikan dia. Okay, kita tengok rule yang di sini. Okay, rule yang terakhir ni ada tak nilai negatif? Okay, kita tengok ada tak nilai negatif. Kalau tiada nilai negatif pada objective function ni, kita akan stop. Right, kita akan stop dan kita akan dapatkan jawapan akhir. Alright, sebelum tu kita dapatkan dahulu basic variable di sini adalah Z. Okay, yang ini basic variable kita adalah Y1 dan yang terakhir adalah Y3. Alright, okay. Untuk kaedah minimization ni, untuk kamu menentukan dia punya final answer, dia ada dua cara. Okey, yang pertama, kita akan tengok kepada table di sini. Okey, yang ini adalah jawapan bagi maximum and minimum. Okey, so maximum Z dan minimum W. Alright, so jawapan dia di sini. Okay, so kat sini kita tengok dia punya the solution of the dual maximization is Z 33/50. Okay, so kat ruangan di sini adalah jawapan bagi maximization dan juga minimization. Okay, the rest yang lain ni, okay, saya akan tunjukkan kepada kamu. Okey, di sini merupakan jawapan bagi operation maximization. Okey, yang di sini adalah jawapan bagi maximization value. Alright, dan di mana jawapan minimization? Okey, minimization berada di atas ni. So you kena kenal pasti untuk kategori ini. Alright, so ini adalah minimization value. Okay, so soalan kita dah convert kepada maximization, right? So dia akan beri jawapan di sini. Okay, the optimal solution occur when X1. Okay, X1 di sini dia merujuk kepada S1 dan S2. Okay, S1 di sini dia merujuk kepada S1 dan S2. Iaitu X1 3, X2 is 2. Okay. Alright. Saya harap kamu faham. Okay.
Jadi kat sini saya nak tunjukkan kepada kamu untuk soalan ini, okey, bagi jawapan minimization. Okey, minimization. Okey, minimization kita ada W. So W kita adalah 33/50. Okey, 33/50. Manakala S1, S1 ni dia sama dengan S1 iaitu 3. X2 dia sama dengan S2 sama dengan 2. Okey, ini untuk minimization. Okey, macam mana pula untuk maximization? Okey, maximization dia di sini. Okey, saya mentionkan maximization Z. Okey. Saya noted dekat bawah ni ya. Okey, maximization. Okey, maximization iaitu Z sama dengan 33/50. Tapi dalam maximization ni kita ada Y1, Y2, okey. Y1 sekejap. Operation dia jawapan akhir dia jawapan akhir dia ada dia Y1 equal to 7/4000. Okey. Y2 equal to 0. Kita tengok kat sini Y3 equal to 3/2000. Okey. Dan S1 di sini is 0 dan S2 di sini is 0. Okey. Ini adalah jawapan untuk maximization, color biru. Untuk minimization di sini, color merah. Okey. Color merah. Okey, saya nak buat checking. Adakah jawapan kita ni betul atau salah? Okey, kita boleh check. Okey, kita starting check dengan minimization. Okey, so you boleh check dekat sini Check betul atau tidak jawapan kamu. Okey, kita tengok untuk minimization. Okey, untuk minimization saya ambil satu constraint dalam minimization iaitu 60 X1 tambah 60 X2, okay, more than or equal 300. Okay, more than or equal 300. Kita refer kepada soalan kita di sini. Okay, saya akan ambil di sini. Alright. Okay, so kita test di sini. Dapat tak jawapan yang sama? Okay. Kita check jawapan kita betul atau salah. Alright. Okay, so kita masukkan sahaja value di sini. Okay, 60. X1 kita adalah 3. Okay, X1 adalah 3 tambah 60. X2 kita adalah 2. X2. Okay, adalah 2. Okay, dia lebih besar atau sama dengan 300. Okay, you calculate saja. 60 darab dengan 3, kamu akan dapat 180 tambah 60 darab dengan 2, 120 lebih besar atau sama dengan 300. So, total up 2 ni kamu akan dapat 300. Okey, 300 lebih besar atau sama dengan 300. So, of course lah sama kan? Okey, 300 di sini. Alright, so proven. Okey, proof. Okey, proof di situ. Alright, next kita akan check pula untuk dual maximization. Okey, dual maximization. Okey, kita check dahulu. Okey, kita check yang color biru ni. Kamu boleh ambil Z. Okey, Z. Saya katalah saya ambil Z. Okey, Z sama dengan 300 Y1. Okey, plus 36Y2 plus 90 Y3. Okay, saya ambil Z Z untuk yang maximization. Okay, so Z kita adalah 33/50. Okay, so 300 okay, darabkan dengan Y. Y kita 7/400. So, sorry, 4,000. Okay, tambah dengan 36. Y2 kita adalah 0, tambahkan dengan 90. Y3 adalah 3/2000. Okey, kita test. Dia beri jawapan yang sama ataupun tidak. Okey, untuk this solution.
Okay, just tekan sahaja calculator, kamu akan dapat. Okay, tekan sahaja calculator, kamu akan dapat di sini. Alright, so untuk kat sini kalau tak nak pening kepala, kamu boleh convert kepada perpuluhan. Okay, you tekan calculator 33/50 ni. Okay, oops, sorry. 33 bahagikan dengan 50, kamu akan dapat 0.66. 0.66. Alright, kita calculate calculation kita ini, adakah dapat jawapan yang sama? Okey, 300. Okey, darabkan dengan 7/4000. Okey, 4000 tutup kurungan. Okey, tambah yang ni kosong lah ya. 36 darab dengan kosong, kosong lah. 90, okey, kurungan 3/200. Sorry, 2000. Okey, tutup kurungan, kamu akan dapat 33/50. 33/50 samalah 0.66. Okey. Okay, so di sini proof. Okey, proof jawapan kamu. Right, so ini adalah cara untuk kamu dapatkan solution bagi soalan minimization. Okey, untuk soalan minimization saya repeat lagi sekali. Okey, saya terangkan kepada kamu dalam standard minimization problem. Okey. Okay, dalam standard minimization problem, kita akan menggunakan kaedah duality method. Okay, di mana duality method ni kita akan convertkan kepada metric form. Okay, so seperti biasa tengok sahaja soalan, kenal pasti soalan minimization di sini dan constraint di sini. Step yang pertama, convert to argumented metric form. Okay, convert to convert to metric form. Okay, sila tengok X1, X2 variable dia. Okay, bina table metric di sini. Step yang kedua kita akan transpose. Okay, kita akan transpose daripada row turun kepada column. Okay, dan kita boleh labelkan new variable. Okay, kalau soalan asal kita menggunakan variable X. Okay, untuk soalan yang baru maximization kita akan menggunakan variable Y. Okay, seperti biasa objective function dia stay dekat bahagian bawah ni. Okay, di bahagian bawah ni merujuk kepada objective function. Okay, step yang ketiga kita keluarkan dia punya problem statement dia based on transposition yang telah kamu lakukan. Okay, selepas itu terus kamu follow step maximization. Okay, step maximization yang pertama kita